Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini. Okey, dah nyata menonton and thank you for menonton. Please subscribe kalau belum subscribe. So we are using this book. Make sure you have to have this book in front of you. And also betulkan niat belajar lillahi ta'ala ya. Okey, insya-Allah kita pada muka surat 186 ya, muka surat 186. Masih lagi bab 6, elektrik dan kemagnetan. Okey, dan kita saya telah terangkan tentang penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, which is in subtopic 6.3 ya. Kita dah lihat ya, dijanakan di mana, kemudian lepas bukan di mana, telah belajar menjana itu sebelum tu lagi, kemudian selepas penjanaan transformer apa dulu. Injak naik tu satu je, injak naik. Lepas tu nanti dia akan injak turun ya. So berapa nilai untuk setiap tu? Kalau injak naik mula-mula, kita akan dapati from 11 kV ataupun 25 kV jadi 132. Jadi 500, jadi 275. Tinggi ya dia injak naik. Kemudian boleh turun balik, kita dapati ada tempat-tempat yang only 33 kV, selalu kilang-kilang berat. Kemudian dia turun lagi sampai 415 untuk bangunan-bangunan yang banyak guna elektrik, macam malls, macam apa lagi, macam schools, hospitals ya. Schools tak, hospitals, malls. Okey, kemudian bila sampai ke rumah dan sekolah 240 volt. Okey, dah lihat yang tu, kita lihat muka surat 186 today. Kesan pada kediaman. So ada kesan sebenarnya. Kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pylon rangkaian grid nasional. Kau tak tahu apa dia pylon, bahasa Melayu spilon lah tu. Dengan gambar foto 6.10 tepi-tepi highway tu. Kabel penghantaran pada pylon rangkaian grid nasional. I think most of you siapa yang travel naik kereta nampak benda ni. In fact, some of you kalau duduk bandar-bandar, kadang duduk dekat dengan benda-benda ni. Okey, so kita lihat hakikatnya. Arus ulang-alik dengan voltaj yang tinggi dialirkan melalui kabel penghantaran pada pylon rangkaian grid nasional seperti dalam gambar foto 6.10. So, medan elektromagnet yang kuat dihasilkan oleh arus ulang-alik. Yang tu belajar form tu. Bila ada arus saja, dia akan ada medan elektromagnet. Bila medan elektromagnet, bila ada arus, dia jadi elektromagnet. Bila tak ada arus, dia tak ada apa-apa. Bila ada arus balik, jadi elektromagnet. So, ada medan lah. So, pada voltaj yang tinggi dan dapat dikesan di kawasan berhampiran dengan pylon tersebut. So, perhatikan kesan medan elektromagnet ini dengan menggunakan kompas. Apakah yang terjadi kepada kedudukan penunjuk pada kompas? Dia tak betul, tak ikut yang bumi punya utara selatan. Dia akan terganggu oleh this medan elektromagnet by this pylon ya. Okey, so mari kita jalankan aktiviti 6.7 untuk membincangkan isu kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pylon rangkaian grid nasional. So satu masa nanti bila beli rumah, carilah jauh sikit kesan pada magnet. Tapi susahlah cakap sekarang ni. Awak gunakan your handphone pun ya, dia ada kesan ya pada otak kan. Kalau gunakan microwave semua tu semua ada kesan ya. Cuma banyak sikit ya. Okey, kita lihat aktiviti 6.7 disuruh bincangkan isu kesan pada kediaman yang lokasinya berhampiran dengan pylon rangkaian grid nasional. Dia sebut secara berkumpulan, and you can rujuk lah banyak-banyak tempat ya. Tu jadi tiga bahagian untuk dibincangkan. Kekuatan A, kekuatan medan elektromagnet, satu kalau dekat pylon. Kedua, isu kesan medan elektromagnet terhadap kesihatan kita manusia ya. So dia percayai ada kesan ya, dan disahkan oleh pakar perubatan terkini. Okey, kemudian C, cara penyelesaian itu cara penyelesaian isu kesan medan elektromagnet terhadap kawasan kediaman yang berhampiran dengan pylon rangkaian grid nasional. Macam mana nak selesai masalah? Memang dah terbeli rumah kawasan tu. Orang lahir pun nama ayah dah tak tahu beli kawasan tu ya. Okey, so kita habis yang tu, itu perbincangan yang boleh dirujuk banyak tempat ya. Nah, kita lihat page 187, sistem pendawaian elektrik di Malaysia.
Okey, sebenarnya ada dua fasa. Cuba lihat, dia tulis itu, sistem pendawaian elektrik di Malaysia terdiri daripada dua jenis berbeza. Dia tak sama. Satu, pendawaian satu fasa, single phase, okey, ataupun tunggal. Satu lagi pendawaian tiga fasa, yang tunjukkan dalam rajah 6.29 and 6.30. Okey, cuba tengok rajah 6.29. Pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW. So kalau guna sikit bolehlah satu fasa, atau 50 amperes. Seperti di kawasan perumahan di luar bandar dia boleh. Tapi kawasan bandar susah, tak cukup sebab pasal aircon banyak. Okey, so lihat rajah 6.30 pendawaian 3 fasa yang bawah pula ya. Okey, dan kita dapati di kawasan komersial dan industri penggunaan tenaga elektrik yang lebih daripada 10 kW atau 50 amperes, pendawaian 3 fasa yang lebih stabil dan boleh dipercayai lazimnya digunakan. Some of you kalau duduk rumah teres pun, kalau all atas 3 bilik, bawah 1 bilik itu guna aircon, lounge lagi, memanglah kena 3 fasa ya. Selalu boleh bila renovate bertukar. Biasa masa beli mula-mula dengan pemaju cuma satu fasa. Okey. Tapi bila dah renovate biasa terpaksa masukkan 3 fasa ya. Itu gambar satu kitaran dia. Now look at cabaran minda. Tenaga Nasional Berhad TNB mencadangkan kepada pengguna pendawaian satu fasa yang menggunakan lebih daripada 10 kW atau 50 ampere supaya bertukar kepada pendawaian 3 fasa. So dia suruh tukar ya. Okey, banding dan bezakan kepentingan pendawaian satu fasa dan 3 fasa dalam penggunaan tenaga elektrik. Dan soalan dia, adakah keluarga anda menerima cadangan TNB ini? Berikan alasan. Okey, kita find out about that. Now look at page 188. Okey, 188 pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik. Oh, ni agak panjang nak terangkan ya. So, macam mana ni? Nak buat sekarang ke buat later ke? Kita lompat dulu ke macam mana? Oh, saya rasa kita lompat dulu page 188, 189. Kita akan buat during the next class. InsyaAllah. We'll have more time and larat sikit ni. Nanti saya cerita tengah malam tadi ya. I'm a bit tired because banyak kerja sikit hari ni. Okay, kita lihat terus lompat muka surat 190 ya. Okay, palam 3 pin dan palam 2 pin. I think most of you are aware. Kalau ada kat rumah jenis macam ni, handphone pun kadang macam ni kan. 3 pin kadang 2 pin. Cuma kebanyakan sekarang ni dah boleh buat yang 2 pin dah jarang dah, kena 3 pin. So dia suruh banding dan bezakan struktur binaan palam 3 pin dan palam 2 pin seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.13. Cuba tengok Hong Kong ya, petak super kita ya. Lalu kita Commonwealth sama, kita ikut British ya. Kalau India ada bulat-bulat pula dah, kita tak ada bulat-bulat macam tu. Tak silap saya dekat Australia bulat ya. India saya tak sure. Amerika Utara lain pula, atas bulat bawah keping. Kalau Jepun terusnya hitam tu, keping aja dua. Eropah dia buat bulat kiri kanan. So tak sama lain negara lain. Okey, berbeza-beza. So palam 3 pin dan palam 2 pin yang digunakan negara kita adalah seperti itu yang diterangkan dalam jadual 6.2 yang bawah tu. So palam 3 pin peralatan elektrik. Kau kena ingat ni. Kalau elektrik kena 3 ya. Seperti chariot elektrik dan setrika memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Dia ada sebab kenapa 3 pin. Kenapa 2 pin. Itu kita kena tahulah lepas ni. Kalau palam 2 pin, peralatan elektrik seperti pengerai rambut dan berus gigi elektrik memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 2 pin. Macam gambar tu. Tapi kalau kita punya plug kat tu nombor 3, terpaksa guna alatnya adapter yang merah tu lah. Macam gambar tu. Okey, so baru diterangkan dapati dawai hidup, dawai neutral, dawai bumi ada 3 dawai dalam palam 3 pin. Kadang-kadang 2. So kalau hidup dia adalah warna perang, warna coklat macam kita cakap biasa. Dawai neutral warna biru, dawai bumi dia belang-belang hijau kuning.
Okey, yang dipasang pada palam 2 pin dan palam 3 pin semestinya mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian elektrik seperti ditunjukkan dalam Rajah 6.32 untuk menjamin keselamatan penggunaan elektrik. Sebab elektrik ni kalau salah-salah dia boleh terbakar. Merugikan harta benda dan sebagainya, dan lagi bahaya pada nyawa. So, tak pasang tu bukan sebarangan, bukan awak tak kata apa-apa main pasang, tak boleh. Dia kena orang yang tahu. Kalau elektrik yang lebih besar tu memang kena electrician, tapi kalau setakat pasang palam 3 pin ni senang je, belajar je lah. Boleh rujuk pada gambar ni contohnya. Nowadays on Google je cari maklumat. So, untuk sebelah 13 ampere fuse, nampak tu? 13 ampere fuse belah kanan tu, dia sambung pada dawai hidup. Tengok tu warna perang. Dia kata perang pasal warna coklat terus. Warna brown. Ya, warna perang. Itu akan bawa arus masuk. Bila arus nak keluar, nanti dawai neutral warna biru belah kiri. So, dia ada 3 tu, 1, 2, 3. Yang bawah tu 1 arus masuk, 1 arus pergi balik. Dia kena arus kena lengkap. Ya, kalau tak lengkap tak boleh menyala, tak boleh berfungsi. Tapi kenapa ada yang belang-belang kuning dan hijau tu kat atas tu? Kenapa ada belang-belang? Pun ada fungsi. Nanti kita akan belajar. Ya, ini kalau pada bahagian ini, cuba tengok belah kanan. Itu yang dilukis, belah kanan tu yang sebenar. So, kena pasang yang brown, yang coklat pada fuse. Fuse dan protect, peralatan elektrik tu. Kemudian, yang biru belah kiri, supaya nanti arus patah balik. Dia kena masuk ikut brown, keluar ikut biru. Dan yang belang-belang tu keselamatan awak. Kita akan lihat dalam bab ni ada, insyaAllah patutnya. Okay, now page 191, komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. So, dah because I told just now dia bahaya, dia boleh menyebabkan kebakaran. So mesti ada komponen keselamatan. Okay, so apa dia kata di sini? Dalam sistem pendawaian di rumah terdapat beberapa komponen keselamatan seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.14. Tengok switch tu. Apa dia switch taklah macam tu rupanya. Ini switch yang macam complicated lah sikit ya. Apa yang switch biasa je kan. Okey, kemudian B, fuse. Dalam kita yang tadi kita lihat palam 3 pin ni, saya kata sambungkan yang brown ataupun yang warna coklat pendawai tu pada 13 amperes, tapi boleh juga nilai yang lebih rendah. Cuba tengok B. Boleh ada 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes dan 13 amperes. Tu ada 1, 2, 3, 4 dia bagi contoh. So masukkan belah atas tu ya. Yang mana sebagai untuk tahu which one to use, tu yang kena ada ilmu. Kena tahu alat elektrik tu kena banyak mana arus. Kalau letakkan 3 ampere, tak boleh pasang, habis semua. Kecuali yang very rendah arus yang kedaki. So kena tahu ya, kalau kita kat sini akan belajar, patutnya boleh belajar mengira. Okey, kemudian C, kalau tengok dekat yang banyak-banyak switch tu kan, kanan tu bila kadang-kadang bila kilat menyebabkan habis gelap the whole house. Dia tolak benda atas. Dekat that panel. Salah satunya ada benda C ni, dalam tu ada C ni. ELCB. Apa maksud ELCB? Earth Leakage Circuit Breaker. That means dia putuskan litar sebab tak nak kilat tu akan menyebabkan ini bukan kilat, yang kilat lain. Okey, dia tak nak peralatan elektrik yang bahaya yang menyebabkan arus digunakan banyak, boleh menyebabkan kebakaran, dia akan putus sendiri. ELCB. Okey, dan di miniature circuit breaker MCB pun fungsi dia lebih kurang C, dia akan putuskan. Okey, so nampak tu dawai bumi tu, gambar tu macam-macam, nampak tak belang-belang. Kuning hijau adalah dawai bumi. Nanti kita akan lihat apa dia punya bagaimana dia berfungsi. And then kemudian kita lihat pengalir kilat. Pengalir kilat, dia tangkap kilat ke atas tu, dia akan terus bumikan ya. Another thing is fuse. Kita turun bawah. Fuse, struktur fuse, cuba tengok Rajah 6.33. Dia kena ada penutup sesentuh logam atas bawah. Tengah-tengah ada wire fuse. Okey, wire fuse. Sebab fuse ni, kalau arus banyak lalu, dia akan lebur, so putus. Kalau tidak, nanti terbakar. Okey, diisi dengan nitrogen atau butiran kuartza supaya dia
dia bila dia putus taklah bahaya pula. Bahaya tu di tempat lain kan. Okey, disarung dengan kaca atau porcelain. So dekat situ nampak tulis nilai fuse. Berapa dia tulis situ? 5 amperes. Dia boleh ada berapa tadi? Ada 4. Cuba tengok B atas. 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes, 13 amperes. 13. Tapi kat Malaysia ni sometimes kita semua kita buat 13 je, senang je. Macam ada kat jual kat kedai runcit tu 13 je kita sumbat kan. It's a bit high kalau benda tu tak pakai banyak banyak elektrik. Tapi kalau macam fridge semua tak apalah, 13 amperes. Okay, kita lihat, kita baca pula fuse, struktur fuse. Fuse seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.33 merupakan seutas dawai seutas wayar halus. Dia halus je dan pendek. Dan benda tu kecil je dalam plug, dalam soket. Apa I'm talking now. Aduh, itulah mengantuk sangat dalam palam tu, palam 3 pin tu kecil je dalam tu. Okey, mudah halus dan pendek, mudah menjadi panas. Jenis wayar yang kecil kalau banyak arus lalu dia panas. Bila panas dia melebur. That means melebur dia cair. Bila cair, arus yang mengalir melaluinya lebih besar daripada nilai fuse tersebut, dia akan cair. Kalau dia sama, tak boleh. Dia kena rendah, dia kena rendah je arus lalu. Okey, sekiranya wayar pada fuse itu melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Itu menyelamatkan awak dalam rumah tu secara keseluruhan. Okey, kita lihat seterusnya page 192. Kita ada fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Ada two kinds of fuse. Tapi yang biasa cartridge yang kita banyak tengok kat rumah. Okey, yang wayar boleh ganti ni tak boleh pakai kat rumah sebab kita punya value arus tu tinggi, boleh mati terpegang. Kita biasa pakai makmal je, yang sikit-sikit So, dua jenis fuse yang lazim digunakan ialah fuse cartridge yang bulat-bulat tu, yang silinder tu belah kiri tu Dan fuse wayar boleh ganti, fuse yang dipasang dengan seutas wayar fuse seperti tunjukkan dalam rajah 6.34. Okey, now let's see. Semua fuse termasuk fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti berfungsi sebagai apa? Alat keselamatan elektrik. Sebab dia bahaya kalau tak dikenalikan dengan baik. Dalam litar atau peralatan elektrik. Sama ada litar tu sendiri, the whole house, ataupun dekat alat tu sendiri sebab melalui palam 3 pin tadilah. Okey, untuk melindungi wayar dan peralatan ini daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. Banyak sangat arus berlebihan boleh spark fire, boleh terbakar rumah na'udzubillah. Okey, tu budak tu apa nama tak nampak. Okey, berapakah arus maksimum yang dapat mengalir melalui palam 3 pin yang dipasang dengan fuse 13 amperes? That means kena kurang 13. Kalau sampai 13 cairlah dia. So 12.5 tu mungkin boleh lagi. Dan ke bawah. Okey, so penentuan nilai fuse, kita dapati nilai fuse ialah nilai maksimum arus. Banyak mana paling tinggi yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse yang melebur. Okey, kalau benda tu memang guna 13, kita pakai fuse 13, memang cairlah dia. Meleburlah dia. So, contohnya wayar fuse 5 amperes membenarkan arus maksimum 5 amperes untuk mengalir melaluinya. Berapa nilai fuse yang lazim ialah banyak tau. Kita tinggal satu je. 1 ampere ada, 2 amperes ada, 3 amperes ada, 5 amperes ada, 10 amperes ada, 13 amperes ada, 15 amperes. Oh, tinggi dah ni. Kat rumah sampai 13 je. 15 dengan 30 amperes ni dah tinggi sangat Okey, so pemilihan nilai fuse. Macam mana nak pilih nilai fuse? Bergantung pada nilai arus maksimum. Benda tu katakan setrika. Banyak mana dia ambil arus? Tak sampai 13, that's why boleh guna fuse 13. Kipas ke, fridge ke, dapur ke, tak sampai 13. So that means yang 15 amperes, 30 amperes tu sangat tinggi sebenarnya. Okey, sudah dapati again, pemilihan nilai fuse macam mana bergantung pada nilai arus maksimum. Okey, so dapati fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sikit lebih tinggi sikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui suatu litar atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa.
Kalau kita pakai 13 ampere, benda tu 1 ampere je, okey lah. Tapi salah jauh sangat, nanti sebabkan nanti arus terkumpul boleh terbakar juga. So kalau 1 ampere punya alat, kita gunalah 2 ampere. Kalau alat tu, katakan speaker tu guna 5 ampere, 10 ampere, boleh guna 13 ampere. Okey, so saya tunjuk kemudian lah juga. Okey, contohnya dia bagi contoh kat sini. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit, sedikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui suatu litar atau peralatan elektrik dalam keadaan operasi biasa. So contohnya, sebuah syarat elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34, tinggi juga digunakan, kan? So patutnya kalau pasang fuse 13 ampere lah, tinggi sikit, 11.34. So nak guna 13 ampere tu boleh juga, betul lah 13 ampere. Kalau guna 10.5 tu boleh, tapi masalahnya apa? Masalahnya dia jauh segi nilai, boleh juga terkumpul elektrik. Kalau guna 15 macam mana? 15 ampere tu saya cakap terbalik lah. Tadi kalau kita gunakan 11.34 ampere, kita gunakan 10 ampere punya fuse, tak boleh menyala lah. Tiap kali nak lalu, dia putus. Sebab dia 10 ampere, sikit je nilai dia. Sikit je berbanding dengan 11.34. So that means kena guna 13. Kalau yang 11.34 ampere guna 15 ampere atau 30 ampere, dia tinggi sangat, nanti terbakar, bahaya. So kena tinggi sikit je kalau boleh. Okay, so kita lihat cabaran minda. Mengapakah syarat elektrik lazimnya dipasang dengan palam 3 pin yang mempunyai fuse 13 ampere? Sebab dia guna arus banyak, tapi tak sampai 13. So sini disuruh aktiviti untuk membincangkan komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Disuruh jalankan aktiviti secara berkumpulan. Disuruh kena pasti dan bincang benda-benda ni. A. Fungsi, nilai, jenis dan nilai fuse. Fungsi dawai bumi. Fungsi pemutus litar. Suruh find out sendiri supaya lebih faham. Fungsi pemutus litar MCB, Miniature Circuit Breaker, dan ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. So fungsi satu lagi adalah pengalih kilat dan switch. Dia suruh guna pelbagai sumber untuk mengumpul maklumat yang dikendaki dan suruh bentangkan pada kelas supaya lebih menarik lah. Kalau dah cikgu dia cakap macam saya ni, saya dia cakap. Okey, kalau kat kelas tu boleh interaksi ya. Saya kena stop. I'm too tired and too sleepy. Okay, so thank you for watching. InsyaAllah kita sambung later, tapi nanti saya tak patah balik pada pendawaian dalam rumah ya. So for the moment boleh dekat 192 lah. Lepas habis pendawaian dalam rumah, sambung balik 193. Okay, thank you for watching. Subscribe kalau belum. Thank you. Ulang benda sama. Okay, jaga solat insyaAllah ya, sebagai terpelihara kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian taat ibu bapa, kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, kan. Selagi mereka tak suruh pada maksiat lah. Hormati guru-guru, mudah-mudahan berkat ilmu yang dapat daripadanya dan guru-guru lain. Dan also hormati lebih tua, sayang lebih muda. Okay, so one more thing, don't forget to doa untuk orang-orang Palestin, saudara-saudara kita di Gaza ya, sebab mereka telah sedang menghadapi ujian sangat besar ya. I think you all aware, pada tengok TV, tengok screen, tengok apa orang share keadaan mereka ya. So tanggungjawab kita sebagai Muslim untuk berdoa ya, untuk keselamatan mereka, minta Allah tolong mereka, sungguh-sungguh kita minta ya. Sebab apa lagi kita boleh buat? Derma, doa lah yang paling mustajab. Kalau kita tak kenal pun kita, mudah-mudahan. Tapi kenapa belum lagi? Belum masanya. Bila Allah kata akan selesai, akan selesai. Kita kena bantu je lah apa yang boleh. Okay, so that's all for tonight. See you next class insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.